Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai orang yang menjangkakan kononnya Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan ini akan tumbang. Namun demikian, apa yang berlaku sebaliknya? Rating Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim kini meningkat, kebencian pula menurun. Daripada pemerhatian kita sebagai pengulas politik yang bebas, kita dapati apa yang sedang dilaporkan ini ada kebenarannya. Pada mulanya ketika Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri, ramai yang ragu-ragu kebolehtahanan, kemampanan pribadi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bahkan pembangkang sendiri, Perikatan Nasional dengan gah dan sombong egonya meramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang tak sampai seminggu. Selepas itu mereka ramal lagi sebulan. Lepas itu mereka ramal lagi 2 bulan. Lepas itu mereka ramal lagi 5 bulan. Lepas itu mereka ramal lagi bulan Oktober. Lepas itu mereka ramal lagi bulan Disember. Tetapi sekarang dah 3 tahun atau 2 tahun setengah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau tak tumbang-tumbang juga. Tetapi dilaporkan bahawa ada 10 ahli parlimen daripada pembangkang dikabarkan bakal memberikan sokongan padu kepada Anwar Ibrahim. Adakah dengan sokongan itu Anwar Ibrahim akan tumbang? Jawapannya tentulah tidak. Kerana sebelum ini pun Anwar Ibrahim sudah memiliki sokongan 2/3 ahli parlimen di Dewan Rakyat. Dengan itu, bolehlah kata kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang cukup stabil dan bukan sekadar nyawa-nyawa ikan seperti yang dinyatakan oleh para pembangkang. Mereka sudah lancarkan berbagai langkah untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, tetapi semua langkah itu kini menjadi langkah yang sumbang. Saudara, bagaimana Anwar Ibrahim mampu bertahan dan menaikkan rating beliau meningkat dan kebencian pula menurun? Saya akan kongsikan dengan anda semua itu dalam ulasan kali ini, tapi sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda, ini Transfactor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan imun badan yang lemah, kita mudah kena penyakit. Dengan daya imun badan yang lemah, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit. Tetapi di tangan saya ini, Transfactor for Life, meningkatkan imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan itu, badan kita melalui imun badan kita melawan penyakit dari dalam dan luar. Dengan peningkatan daya imun badan dan kebijaksanaan imun badan kita, kita boleh melawan penyakit dan kita sembuh daripada penyakit tersebut. Produk ini lulus KKM, diiktiraf dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan lulus KKM. Siapa yang ingin mendapatkannya, mudah saja hubungi nombor telefon yang tertera dan pesanan daripada saya, jangan tangguh-tangguh, ambil masa yang ada. Saudara-saudara sekalian, sebahagian besar pengundi Malaysia telah memberikan penilaian positif terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kadar kelulusan sebanyak 55% menurut tinjauan separuh penggal yang dijalankan oleh Merdeka Center. Dalam satu kenyataan hari ini, pusat kajian itu berkata, beberapa faktor mungkin telah menyumbang kepada pandangan positif ini. Rakyat Malaysia mula merasakan negara kini berada di landasan yang lebih stabil. Ketidaktentuan politik semakin reda dan Anwar kini mengetuai kerajaan dengan majoriti 2/3 di Parlimen. Reformasi institusi seperti pengembalian Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 juga mencerminkan kepimpinan berasaskan prinsip, katanya. Dari segi ekonomi, data kerajaan menunjukkan kadar inflasi menurun kepada hanya 1.4% pada Mac 2025, kadar terendah dalam tempoh 3 tahun. Manakala pertumbuhan ekonomi mencecah 4.4% pada suku pertama tahun ini. Kenaikan gaji minimum kerajaan kepada RM1,700 digabungkan dengan bantuan kewangan perayaan kepada penjawat awam
serta subsidi bahan api yang berterusan telah membantu meredakan sebahagian daripada keresahan rakyat terhadap kos sara hidup. Walaupun tinjauan menunjukkan keprihatinan utama rakyat kekal pada isu ekonomi, ketiadaan kejutan harga walaupun selepas penarikan subsidi diesel pada 2024 telah membantu meredakan sentimen. Anwar juga telah meningkatkan profil Malaysia di peringkat global. Penganjuran lawatan Presiden China Xi Jinping dan kepengerusian ASEAN pada tahun 2025 memberi beliau tumpuan diplomatik. Perjanjian pelaburan baharu, kerjasama perdagangan dan peranan kepimpinan dalam inisiatif global selatan turut memperkukuhkan imej beliau di dalam negara. Namun, isu asas seperti kos harian dan pekerjaan bukan dasar luar atau ucapan yang paling memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Dengan kos harian yang mula reda dan pekerjaan yang lebih terjamin, lebih ramai pengundi memberikan kepercayaan kepada Perdana Menteri dan kerajaan. Tahap ketidakpuasan hati terhadap kerajaan persekutuan kini berada pada 48% berbanding 58% setahun lalu. Jurang kecil antara penilaian positif dan negatif ini banyak dipengaruhi oleh kebimbangan berterusan terhadap tekanan kos sara hidup serta kebimbangan mengenai pemotongan subsidi yang dijangka akan berlaku tidak lama lagi menurut Merdeka Center. Menurutnya, 50% pengundi berpendapat negara sedang menuju ke arah yang salah berbanding 61% tahun lalu. Manakala jumlah pengundi yang berpendapat negara menuju ke arah yang betul meningkat kepada 43% berbanding hanya 29% pada Jun 2024. Antara sebab utama rakyat berpendapat negara menuju ke arah yang salah adalah hala tuju ekonomi negara dan prestasi pentadbiran semasa. Tinjauan ini dijalankan oleh Merdeka Center antara 12 hingga 23 Mei 2025 untuk menilai persepsi pengundi terhadap perkembangan semasa. Seramai 1,208 pengundi berdaftar di Temu Bual melalui talian telefon dan telefon bimbit terdiri daripada 52% Melayu, 29% China, 7% India, 6% Bumi Putra Muslim dan 6% lagi Bumi Putra bukan Muslim dari Sabah dan Sarawak mencerminkan profil pengundi nasional. Responden dipilih secara rawak mengikut kumpulan umur, etnik, jantina dan kawasan pilihan raya negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan rayuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Wow, ini satu berita yang kita tunggu-tunggu. Ramai rakyat Malaysia menantikan apa keputusan rayuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Adakah beliau akan dimasukkan penjara pada minggu depan, meninggalkan drama-drama cinta-cintu beliau dalam dunia sekarang? Ada yang menganggap Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan melalui saat-saat yang paling getir, paling susah dan mungkin akan meranap segala kebahagiaan beliau. Kerana kita tahu sebelum ini Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah dijatuhi hukuman penjara dan sebatan gara-gara didapati bersalah dalam kes penyelewengan dana Parti Bersatu. Hari ini kita digemparkan pula dengan keputusan bahawa rayuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan menjadi perkara paling menarik pada minggu depan. Adakah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan terlepas daripada hukumannya atau akan terus meringkuk di penjara seperti Najib Tun Razak? Dua keputusan rayuan salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman serta kes pemindahan hak milik 263.272 ekar tanah di Duta Enclave kepada Samantan Estate Sdn Berhad menjadi antara 7 kes menarik minggu hadapan.
Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya nak perkenalkan kepada Anda semua. Ini terapi imun Transovector for Life. Ini bukan ubat tapi terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah dan imun badan kita menjadi bodoh. Dengan penurunan daya imun badan dan imun badan menjadi lemah, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi berita baiknya, dengan Transovector for Life, daya imun badan kita akan meningkat sehingga 400%. Selain daripada itu, terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Apabila imun badan kita menjadi bijaksana dan menjadi kuat, sudah tentu jawabannya mudah. Kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Oleh sebab itu, Transovector for Life ini bukan ubat, tetapi terapi imun yang memberikan kita kekuatan imun badan, kebijaksanaan imun badan. Siapa yang berminat boleh hubungi nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian, selain daripada 2 keputusan rayuan yang bakal diumumkan pada minggu hadapan itu, ia juga termasuk kes berprofil tinggi, yaitu membabitkan Datin Sri Rosmah Mansur, bekas naib Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Zairah Kamarudin, pertikaian tanah UMNO dan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas, serta 2 kes selebriti Datin Vivi Yusuf dan Along Cham. Bagi kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, bekas Menteri Belia dan Sukan itu merayu supaya Mahkamah Rayuan di sini menepikan sabitan bersalah yang dibuat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 November 2024 yang menjatuhi hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda 10 juta ringgit yang membabitkan 4 kes bersubahat pecah amanah dan salah guna harta dan amla berkaitan dengan dana armada. Berdasarkan sistem kehakiman, keputusan akan dibuat. Panel 3 hakim diketuai Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim yang bersidang bersama Datuk Azman Abdullah dan Datuk Nordin Badarudin pada Rabu ini. Ini merupakan peringkat kedua kes berkenan yang mana sekiranya mahkamah mengekalkan sabitan dan hukuman, anak kelahiran Johor Bahru itu yang berusia 3 tahun itu masih boleh membuat rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Bagaimanapun jika keputusan majoriti mendapati Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak bersalah, maka dia akan dibebaskan serta-merta sementara pihak pendakwaan boleh merayu keputusan terbabit. Serentak pada hari sama, Mahkamah sama dijadualkan untuk mendengar rayuan Rosmah untuk menggugurkan Hakim Datuk Muhammad Zaini Mazlan daripada 3 kes rasuah membabitkan berkaitan projek solar hibrid bernilai 1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Beliau kini Hakim Mahkamah Rayuan telah mensabitkan Rosmah Mansur 74 tahun bersalah bagi kes tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 September tahun 2022 lalu. Susulan itu, isteri bekas Perdana Menteri terbabit dihukum penjara 10 tahun dan denda sebanyak 970 juta ringgit. Permohonan untuk menggugurkan Hakim Muhammad Zaini dibuat dengan alasan berlaku kebocoran penghakiman kes 2 sehari sebelum keputusan diumumkan. Saudara-saudara sekalian, yang paling menjadi debaran kita ialah adakah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan dibebaskan serta-merta atau terus ke penjara, ataupun rayuan kes Rosmah Mansur yang melibatkan penjara 10 tahun dan denda yang tak pernah kita dengar banyaknya macam ini, 970 juta, menghampiri 1 bilion bakal dikekalkan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.